Assalamualaikum and welcome guys. So guys, hari ni apa saya nak buat? Okey, baiklah. Jom tengok kat sini. Ada botol minyak enjin. Okey, dekat situ ada tulis 020 Alsia API. Jadi semuanya tentang minyak enjin dalam video kali ini. Let's go. Baiklah, kita mulakan dengan kandungan minyak enjin dulu. Minyak enjin terbahagi kepada dua, iaitu base oil dan additive. Base oil pula yang akan menentukan minyak tu ialah mineral, semi-sintetik ataupun sintetik. Dan additive, kita ada list of additive. Contohnya seperti antioxidant, viscosity index improver, anti-wear agent, detergent, dispersant, anti-foaming agent, friction modifier dan banyak lagi. Setiap additive ni ada fungsi dia yang tersendiri. Cuba perhatikan table ni dan tengok dekat bahagian base oil group. Ada 5 group. Grup 1, 2, 3 secara ringkasnya bolehlah dikatakan sebagai mineral oil. 4 dan 5 synthetic oil. Untuk minyak sintetik daripada polyalpha olefins ataupun PAO, ada grup khas untuk dia iaitu grup 4. Cuma in term of marketing, grup 3 juga bolehlah dikonsider sebagai minyak sintetik, sebab ini adalah berdasarkan kepada keputusan mahkamah satu ketika dulu antara Mobil 1 dan Castrol. Yang bezakan grup 1, 2, 3 ialah proses dia daripada solvent extraction, hydro treating, hydro cracking yang akan bagi efek kepada kandungan sulfur, saturated hydrocarbon dan viscosity index. Kenapa kita perlukan saturated hydrocarbon? Okey, saturated tu maksudnya ialah tak ada double bond, dan secara relatifnya kalau tak ada double bond dia akan lebih stable. Viscosity index maksudnya ialah berapa banyak kelikatan minyak tu akan berubah dengan perubahan suhu. Kita tak nak minyak pelincir yang bila panas dia cair sangat dan bila sejuk dia likat sangat. Lagi tinggi viscosity index, lagi stable kelikatan minyak tu dengan perubahan suhu. Seterusnya ialah kombinasi nombor. Contohnya 0W30. Kombinasi nombor ni menunjukkan kelikatan minyak berdasarkan piawaian SAE, Society of Automotive Engineers. 0 menunjukkan grade kelikatan minyak pada suhu sejuk. 30 pula adalah kelikatan minyak ketika operating temperature, iaitu lebih kurang 100 degree Celsius. W adalah singkatan kepada winter, menunjukkan nombor sebelum W ni adalah kelikatan minyak ketika sejuk. Minyak yang ada dua kombinasi nombor ni dipanggil sebagai multigrade oil. Monograde oil pula adalah minyak yang hanya ada satu grade sahaja. Contohnya SAE 30. Okey, baiklah. Pertama sekali kita kena tahu yang semakin panas minyak, semakin nipis minyak. Semakin sejuk, semakin likat. Dan enjin kereta perlukan kelikatan minyak yang tepat untuk berfungsi dengan baik. Ketika enjin kereta sedang sejuk, enjin kereta perlukan minyak yang nipis untuk bantu start enjin kereta. Kalau minyak tu likat sangat, akan ada problem untuk hidupkan enjin kereta. Lagi-lagi dekat luar negara yang suhu dia negatif darjah Celsius. Selain itu, minyak yang lebih nipis juga akan cepat untuk sampai ke komponen-komponen enjin ketika enjin baru dihidupkan. Ketika operating temperature pula, iaitu ketika enjin tu dah panas, kita tak nak minyak yang nipis sangat. Kalau nipis sangat nanti, minyak tak boleh fungsi sebagai pelincir yang baik. Tengok balik dekat kombinasi nombor ni. Ketika enjin sejuk, minyak ni akan behave seperti minyak grade kosong. Kalaulah dia hanya satu grade saja, iaitu kosong, bila enjin makin panas, dia akan jadi nipis sangat. Sebabkan tu, pembuat minyak akan letak viscosity modifier yang akan transform minyak tu daripada grade kosong ketika sejuk kepada grade 30 ketika panas. Sekarang ni, minyak tu tak nipis sangat dan boleh berfungsi sebagai lubricant dengan baik. Kalau kita buat graf, minyak dengan grade kosong dilabel dengan warna kuning dan grade 30 dilabel dengan garisan warna biru. Minyak multigrade 0W30 macam mana pula? Tengok garisan warna merah. Nampak tak? Minyak grade 0W30 ketika sejuk dia akan behave seperti minyak grade kosong.
Maksudnya dia tak likat sangat untuk bantu kereta tu start dengan baik. Cuma dekat Malaysia tak signifikan sangat sebab kita tak adalah sampai temperature beku. Bila dia makin panas, dia still akan jadi lagi nipis. Cuma disebabkan sekarang ni dia behave seperti grade 30, dia tak nipis sangat. Bermakna minyak ni boleh lubricate dengan baik. Okey, baiklah. Seperti yang kita semua dah tahu, kereta dah lama dah dibuat. Dah lebih 100 tahun dah. Minyak enjin pun dah lama dah wujud. Sepanjang tempoh lebih daripada 100 tahun ni, ada banyak engine oil manufacturer yang ditubuhkan. Disebabkan itu, kita perlukan badan untuk set minimum requirement supaya minyak tu boleh berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah API, iaitu singkatan pada American Petroleum Institute. Grade API ni dah mula daripada grade SA sampailah sekarang grade SP. Untuk diesel engine pula daripada CA sampailah CK4. S menunjukkan spark, bermakna kereta petrol, dan C compression, engine diesel. Kemudian lahirlah pula ILSEC, International Lubricant Standardization and Approval Committee, yang ditubuhkan pada tahun 1992. Grade ILSEC bermula dengan GF1 dan sekarang ni GF6. Berbanding API, ILSEC lebih strict in term of fuel efficiency and oil viscosity. Jom saya share sikit minyak SN, SN Plus dan SP. Berdasarkan table ni, test yang dibuat sama je antara SN dan SN Plus. Cuma untuk SN Plus ada tambahan satu test baru, iaitu Low Speed Pre-Ignition, LSPI. LSPI adalah apabila pembakaran berlaku sebelum power stroke. Antara faktor yang menyebabkan LSPI berlaku adalah ketika low speed high load, iaitu ketika kita tengah bawa kereta slow, RPM tengah low dan kita sudden acceleration. Turbo charge engine pula akan meningkatkan risiko untuk LSPI berlaku disebabkan udara dan minyak dikompres dalam ruangan yang lebih kecil. Seperti yang kita perasan juga, banyak enjin-enjin moden sekarang yang ada turbocharger. Disebabkan itu, test ini diwujudkan. Untuk API SP pula, ada 7 pertambahan test baru. Termasuklah chain wear test. Disebabkan kereta moden zaman sekarang ni dah mula beralih kepada timing chain. Minyak enjin yang follow grade piawaian API akan mendapat API simbol donut. Untuk ILSEC pula terbahagi kepada dua, ILSEC GF6A dan ILSEC GF6B. Minyak yang mengikut piawaian ILSEC akan mendapat logo Starburst. Lambang Shell pula hanya dihaskan untuk minyak yang mempunyai viscosity 0W16. Selain piawaian API dan ILSEC, terdapat piawaian lain yang menentukan standard motor oil seperti ASIA, European Automobile Manufacturers Association yang mewakili Europe, dan JASO, Japanese Automotive Standards Organization. Nampaknya sampai di sini saja video saya tentang minyak enjin. Kalau ada apa-apa yang korang tak faham, korang boleh tulis dekat ruang komen. Kalau korang rasa korang dapat sesuatu pada video ni, harap korang boleh tolong saya dengan klik like dan subscribe channel ni. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.